Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya sambung dengan teori PDP, tapi tidaklah secara langsung. Kita mulakan dengan cerita ini, Fish is Fish. Ini buku cerita kanak-kanak. Cerita tentang buku ni saya dapat daripada pegawai masa dia bagi ucap utama dalam satu majlis. Tapi buku cerita ni dia guna untuk menceritakan perkara dalam konteks yang lain. Sebab buku cerita ni dia ending dia ni bahawa ikan tetap ikan. Ikan tidak boleh menjadi kata. Itu dia punya pengajaran yang dia guna di dalam ceramah itu. Tapi bila saya dengar, saya tengok ni cerita, balik saya Google dan tengok ada di YouTube. Oh, saya rasa ini cerita bagus, dijadikan bahan untuk kursus PDP. Jadi sejak itu, bila saya bagi kursus PDP, maka cerita inilah menjadi pembuka bicara. Di antara semua teori-teori PDP yang saya bentangkan tu, biasanya kalau saya bagi ceramah PDP ini 2 jam lah lebih kurang. Sebab dulu saya pernah jadi JUK, BPK untuk 2 tahun. Jadi kerjanya ialah membina modul kursus dan memberi kursus kepada guru tentang PDP. Saya suka cerita ni. Cerita ni memang bagus betul dijadikan pengajaran. Jadi apa ceritanya? Ada 2 sekawan anak ikan dan berudu. Sejak kecil kawan rapat di dalam kolam. Dan tak terpisah. Maknanya kalau kita jumpa anak ikan, maka akan adalah si berudu itu. Sampai satu hari si anak ikan ni hairan berudu itu dah mula tumbuh kaki. Jadi dia bilang, kenapa kau ada kaki sudah? Yalah, bilang si berudu, aku kan katak. Jadi selang beberapa hari, tiba-tiba si katak ni sudah hilang. Lama dia tidak nampak. Tiba-tiba datanglah si katak. Jadi si ikan pun tanya, dari mana juga kau ni, geng? Bilang si katak, aku sudah meround dunia. Dia bilang, aku tengok banyak benda-benda yang menarik. Jadi apalah yang kau nampak? Tanya si ikan. Dia bilang, burung. Burung ni dia bilang, magic. Dia bilang burung ni pandai terbang, ada sayap, ada 2 kaki dan banyak betul warnanya. Lepas tu dia cerita lagi lah, lembu. Lembu ni warna hitam putih, ada 4 kaki, makan rumput dan boleh hasilkan susu. Dia bilang ada lagi satu, dia bilang manusia. Manusia ni pakai baju, pakai topi. Jadi kalau kita lah si ikan, agak-agaknya apalah gambaran si ikan tentang burung, tentang lembu, tentang manusia. Sebab dia tidak ada pengalaman bertemu dengan 3 kehidupan itu. Apa gambaran si ikan tentang burung, lembu dan manusia? Kita tidak boleh bayangkan sebab kita bukan ikan. Kan kita manusia. Jadi sudah tentulah si ikan membayangkan yang ini, bahawa burung itu ialah ikan bersih terbang. Ada 2 kaki, ada berwarna-warni, ada sayap. Bahawa lembu itu ialah ikan yang bertanduk, warnanya tumpuk hitam putih dan ada susu. Makan rumput. Dan manusia itu ialah bersih ikan yang pakai topi, pakai baju, ada 2 kaki. Itulah gambaran si ikan. Jadi apalah moral cerita kita dapat daripada cerita kanak-kanak ini? Okay, yang pertama bahawa manusia itu belajar melalui pengalamannya. Jadi macam si ikan tadi, dia akan membayangkan benda berdasarkan persepsinya sebagai ikan. Kerana dia hidup sebagai ikan. Dia tidak ada pengalaman bergaul dengan manusia, dengan lembu, dengan burung. Dan mengubah persepsi manusia ni bukan kerja mudah. Kita tahu, budak datang masuk ke kelas, sama ada dari tahun 1 ke, tadika ke, dia sudah ada persepsi tentang perkara yang kita ajar itu. Sedikit sebanyak dia ada. Apalagi kalau dia sudah masuk tingkatan
Masuk tingkatan 4-5 menengah atas, lagilah kuat dia punya tanggapan tentang sesuatu perkara. Dan kerja kita ni mengubah ini saja. Dan selalunya kita gagal. Jadi pemahaman dibentuk berdasarkan apa yang sedia ada dalam minda dan tak semestinya sama seperti orang lain. Ini yang kita panggil tu pengetahuan sedia ada. Manusia ni dia akan cuba, nanti di depan kita tengok. Inilah contoh salah konsep. Maknanya dia faham, ikan tu faham cerita si katak, cuma dia faham bersih ikan. Jadi dia membayangkan watak-watak itu dalam bersih ikan. Sama lah juga budak kita, dia faham, tapi dia faham cara dia faham. Itu dipanggil salah faham, salah konsep. Misconception dia panggil. Jadi bukan senang nak bagi orang faham. Dan inilah cabaran besar kita di dalam bilik darjah. Apa yang kita lakukan, membina ABM, menyoal, membuat latihan, memberi motivasi, memberi ugutan, ancaman, semua itu pada akhirnya kita mahu budak faham apa yang kita ajar. Okey. Inilah masalah besar kalau kita guna kaedah chalk and talk dengan rote learning. Maknanya kita bercakap sahajalah. Memang kita akui bahawa pendekatan ini masih relevan. Terutamanya kalau pergi menengah atas, kan kita mau menjelaskan lebih lanjut. Macam ada kata satu pakar pendidikan, saya lupa sudah namanya, dia kata rote learning will be with us forever. Maknanya pembelajaran secara hafalan akan bersama kita selama-lamanya. Jadi macam kami lah mengajar sains tulen, saya mengajar bio. Kan dengan sains teras, memang budak kena hafal sebab subjek itu memang ada aras pengetahuan. Maknanya dia hafal level, hafal fungsi, hafal urutan. Cumanya janganlah pula PDP kita itu hanya didominasi oleh pendekatan tradisional ini. Okey, kerana manusia bukanlah tin kosong yang hanya menunggu dituangkan ilmu. Ini persepsi yang silap. Okey, kalau kamu tengok ceramah-ceramah agama, banyaknya, yalah, ada lagi yang sembang kari. Dan bila orang tidak faham apa yang disampaikan, dia pula melenting. Sedangkan dia tidak tahu, itu kaedah pengajaran yang paling lemah, the lowest level. Okey. Jadi kita tahu bahawa ilmu ini sesuatu yang dibina. Dia ada yang bersifat konstruktif. Maknanya kita bina, kita boleh bina tu ilmu konstruktif. Dan dia kumulatif, terkumpul. Dia macam puzzle tau. Dia bertindih antara satu dengan lain. Semakin banyak yang kita kumpul, maka semakin bijaklah kita. Jadi pembelajaran itu hanya akan bermakna sekiranya pengetahuan yang baru itu sesuai dengan pengetahuan sedia ada. Itu sebabnya pembelajaran ibaratnya puzzle. Jadi apa yang ada budak tu, apa yang ada dalam minda budak itu, kalau match, kalau dia sepadan dengan apa yang dia terima yang baru, maka berlakulah learning. Ada link dia panggil. Pembelajaran ini ialah making connection. Okey, saraf di dalam otak itu membuat hubungan, sambungan-sambungan baharu. Itulah dipanggil learning dari segi neuroscience. Dari segi neuroscience ialah neuron itu membentuk sambungan yang baharu. Jadi, kalau puzzle tu tidak fit, tidak muat ke sini, maka budak tidak akan boleh terima pengetahuan baru tu. Jadi, itu sebabnya kalau mengajar, langkah pertama ialah kita kesan pengetahuan sedia ada. And then kita betulkan. Bila betulkan, barulah kita kenakan yang baru. Dan inilah yang dipanggil sebagai mazhab konstruktivisme. Inilah dia punya ilmu konstruktivisme, bahawa manusia ini berkemampuan membina ilmu. Okey, ada beberapa teori-teori ataupun pendekatan pendidikan yang dibawa mazhab ini. Antaranya pendekatan inquiry. Kan, inquiry penemuan. Dia bermula dengan persoalan, ada pencarian, ada pembuktian, akhirnya menjumpa ilmu. Itu kita panggil inquiry penemuan. Tidak ada susahnya pun. Soal je, mula-mula soal. And then budak, sama ada budak cari maklumat di internet kah, maklumat di dalam buku kah, ataupun dia buat eksperimen kah, akhirnya dia buat kesimpulan, oh rupanya ini. Kan? Contohnya persoalannya, adakah Hang Tua pernah sampai ke Kota Kinabalu? Kan? Budak mencarilah penulisan lama-lama. Kan? Jadi kesimpulannya tidak pernah sampai. Itulah dipanggil inquiry penemuan. Kadang-kadang kita ni
kita terus beranggapan bahawa teori-teori pendidikan itu hanya untuk lulus dapat sijil iktisas menjadi guru. Sebenarnya boleh apply dalam bidik darjah. Saya ni JUK 2 tahun dan sampai sekarang saya secara sedar merangka PDP berdasarkan teori-teori PNP dan bagus. Kita buat itu secara profesional. Kita ada judgement, ada pertimbangan. Bila kita memilih MBM, merangka modul, membuat aktiviti, kita ada pertimbangan. Mau pakai cara apa, style apa. Okey, belajar jadi begitu supaya kita ni profesional. Okey, cerita juga tadi berkaitan dengan pendekatan kontekstual. Kontekstual ini maknanya kita mengajar sesuai dengan konteks budak. Kalau kita mengajar budak di pulau, kalau kita membuat operasi matematik sekolah rendah, kita gunalah objek-objek pulau kan, kulit kerang, kulit siput, ikan, ya begitu. Lepas tu baru kita perkenalkan benda yang baru. Tidak pula dia berkisar di situ sahaja. Contohnya, kalau kita mengajar bahasa Melayu lah di kawasan anak orang asli, kan, mungkin orang tidak terdedah dengan katakanlah pencemaran. Tempat orang mana ada pencemaran udara pun, kan. Jadi kalau ada artikel tentang pencemaran, atau dia belajar sains tentang pencemaran, sedangkan orang tinggal di hutan, tidak ada masalah pencemaran. Jadi kita carilah pencemaran yang paling hampir dengan dia. Mungkin hakisan, kan, penebangan hutan. And then barulah kita perkenalkan pencemaran-pencemaran yang bersih, baru yang dia tidak pernah nampak, konteks lain. Kita tunjuklah gambar kah, video kah. Jangan dicerita saja, jangan sembang kari di kelas. Buang masa. Okey, seterusnya aktiviti hands-on. Saya rasa kamu sudah biasa ya dengan aktiviti hands-on. Matematik, sains, ini dia punya tunjang, dia punya core. Tidak ada ini, memang budak tidak akan kuasai matematik dengan sains kalau tidak diajar ini sejak kecil. Okey, apa dia punya teori bahawa ada 4 cycle pusingan dalam pembelajaran. Pertama, budak akan mengeksperimen. Mengeksperimen ini maknanya dia buat aktiviti hands-on, kan? Kalau dia mau kaji katakan suhu air mendidih, dia kena pegang termometer, dia kena tengok bacaan termometer, dia kena tengok air itu mendidih. Itulah dipanggil, maknanya dia gunakan derianya untuk pembelajaran. Jadi bila dia sudah gunakan semua derianya, maka berlakulah pengalaman konkret. Maknanya dia ada pengalaman yang konkret, yang kukuh tentang perkara yang dipelajari. Dari situ dia akan mula membuat refleksi terhadap pemerhatian. Kenapa jadi begitu? Kenapa mendidih? Kenapa? Kan, dan akhirnya terbentuklah konsep abstrak. Konsep abstrak ni maknanya dia sudah boleh visualize ataupun membentuk gambaran mental. Jadi matematik biasa ni, ini yang kita buat budak. Dia mesti bermula dengan hands-on. Kita belajar, saya rasa Piaget dia kata umur sehingga 11 tahun adalah fasa konkret. Maknanya budak tidak boleh terima konsep berat-berat. Maknanya kan, kalau saya bawa lah eksperimen elektrolisis dan saya ajar tajuk elektrolisis yang diajar dengan budak di tingkatan 5 sains ataupun tingkatan 4 kimia, saya ajar budak tahun 1 sampai mati pun budak tu tidak akan faham. Sebab konsep itu konsep abstrak. Tidak ada kemampuan. Saya rasa 11 tahun lah, 10 atau 11 tahun. Itu fasa konkret. Jadi maknanya, pada peringkat itu, sepatutnya pembelajaran lebih kepada penggunaan objek-objek maujud, PBM maujud. Jangan buat ceramah, jangan buat kuliah agama dengan budak-budak kecil. Buang masa. Jadi dilazimkan. Kadang-kadang budak kan, bila kita tutup sudah ni, sampai satu fasa, dia tidak akan pakai jari tau. Jari ni dia akan visualizekan, dia akan bayangkan di dalam otaknya. Itulah kita panggil gambaran mental. Maknanya dia sudah boleh membuat operasi matematik secara abstrak. Mencongak. Itu sebabnya kenapa sekarang ini, walaupun sudah ada kemudahan kalkulator, ada kemudahan ICT, budak mesti belajar perkara asas pembelajaran, iaitu belajar secara konkret. Sebab kita mahu dia ada kebijaksanaan, boleh membuat operasi mental dengan baik. Ini ni yang mahal ni. Ini tidak boleh hadir begitu sahaja. Budak kita bab ini yang sangat-sangat lemah. Itu sebab budak tidak minat sains. Kenapa? Sebab subjek sains tulen rata-ratanya ini.
gambaran mental biologika, kimia, fisika, apalagi matematik yang memang operasi mental. Jadi, kalau mahu betulkan pendidikan sains dan matematik di peringkat menengah, maka kena dibetulkan di peringkat rendah. Sekarang ni saya tengok banyak cikgu-cikgu matematik mengajar maths ini sekadar permainan nombor di papan putih. Pakai papan digital lagi. Tidak, dia mesti ada fasa ini. Dan dilazimkan, dibiasakan. Jadi kalau ini dah hancur, maknanya cikgu-cikgu peringkat menengah rendah tu tidak lagi menggunakan prinsip asas pendidikan dari mazhab konstruktivisme ini, iaitu menggunakan pendekatan konkret. Maka inilah yang berlaku sekarang. Hangus budak-budak, tercicir budak-budak matematik di peringkat menengah atas. Mereka sudah tidak minat sebab dia tidak boleh buat mental visualization. Dia nampak susah betul tu matematik. Begitu juga dengan sains. Saya mengajar sains menengah atas. Jangankan budak sains terang, budak sains tulen pun masih ramai yang tidak kuasai kemahiran proses sains. Contohnya inference, hipotesis. Kalau budak sains teras kan, pemerhatian pun tidak pandai. You imagine, dia sudah 6 tahun belajar di sekolah rendah, 3 tahun belajar di sekolah menengah, 9 tahun belajar KPS, masuk tingkatan 4-5, masih tidak boleh kuasai. Kenapa? Mau tidak mau, sebab budak jarang buat eksperimen. Kan, di dalam eksperimen itulah budak akan berjumpa dengan elemen KPS. Dia akan merekod, dia akan memerhati, membuat graf, dia akan membuat kesimpulan, dia akan meneka ni membuat hipotesis lah, memberikan alasan inference. Dan ingat, kadang guru-guru ni, sebab saya ni, masa saya di BPK dulu ini, tahun pertama, ini KPS. Saya di bahagian KPS. Masa di lembaga pun ini, kami bangunkan PK. KPS. Guru beranggapan benda ni boleh dihafal, bukan? Dia ni kemahiran. Macam kita bermain bola, bermain badminton, berenang, kemahiran berbahasa, kemahiran penulisan. Benda tu kena dilazimkan, dibuat selalu. Perlaziman sampai terbentuk tingkah laku kekal. Kalau setakat buat eksperimen sekali, 2, 1 tahun, memanglah dia tidak akan kuasai itu. Apalagi kalau saya tanya budak, kadang-kadang langsung tidak pernah buat eksperimen dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadi macam manalah kita harap mereka kuasai, sedangkan benda ni kemahiran. Banyak guru menganggap dia istilah, itu sebab budak disuruh hafal. Kalau hipotesis, mesti semakin jika maka. Ini yang paling susah saya mau ubah, sebab benda tu dilatih di peringkat sekolah rendah. Sedangkan bila dia naik menengah, ada hipotesis yang on-off saya panggil. On-off, maknanya ada 2 set alat radar, ada dan tiada. Jadi mesti kehadiran. Kehadiran glukosa menyebabkan gelembung gas terbentuk. Tindak balas dengan yes. Itu kehadiran. And then dia ada jenis perbandingan. Contoh kereaktifan logam. Dia punya hipotesis magnesium lebih reaktif berbanding besi diikuti oleh ... Begitu. Budak dia akan cuba juga semakin jika maka. Kenapa? Sebab salah di peringkat awal sudah sekolah rendah. Dilatih diindoktrinasi. Itu masalah dia. Jadi konflik betul dengan cikgu-cikgu sekolah menengah. Salah ajaran. Jadi rumusannya, jangan kita ikankan budak. Okey? Jangan ikankan budak. Jangan biarkan budak jadi macam ikan tadi. Dia berminat untuk tahu, so dia tanya. Ikan tu tanya kawannya, macam mana tu manusia, macam mana tu rupa burung. Budak ni dia curiosity, ada semangatnya ingin tahu. Cuma kita ni kadang pendekatan kita tu yang silap. Kita hanya memberitahu. Kita memberitahu apa yang kita tahu. Dan janganlah kita jadi cikgu macam Katak tadi. Okey, mengajar pun bercakap sahaja, tidak ada AVM. Kalau Katak tu bawa LCD kan, mungkin fahamlah sikit si ikan tu. Dia boleh buat konsep tentang benda yang dia tidak pernah nampak. Jadi itu perlunya. Contoh macam kata Dan and Dan kata 60% manusia adalah visual learner. Kita belajar tu kan, teori kepandaian pelbagai kecerdasan tu, Holland. Salah satunya ialah visual learner. Saya visual learner. Kalau ada gambar, ada lukisan, senang saya faham. Ada carta alir,
Kalau salin nota teks saja, bungkuslah saya. Jadi begitulah kalau kita jadi cikgu nih, jangan jadi kata. Biarlah orang politik yang jadi kata. Sekian.